سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Masih lagi kita dalam bab tentang tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada kecantikan zahir Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan apa yang berkaitan dengannya. Dan habis fasal ini kita akan masuk kepada sifat penglihatan Nabi dan bercelok Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pula. Moga-moga Allah Taala bagi taufik. Kita puasa pun Ramadan ni tak lama dah. Kita akan baca insya-Allah. Terus sampai ke habis. Biiznillah ta'ala. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini idza takallama ri'akan nuri yakhruju min baini sanayahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashari qadama. Baik. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain. Ada gelonggong, ada lubang, ada sedikit renggang di antara dua saniyah. Idza takallama, apabila baginda bercakap, ri'a, terlihat kan nuri yakhruju min baini sanayah, keluar cahaya, keluar seperti cahaya di antara dua gigi arnab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashari qadama, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, yakni kaki yang paling baik ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaki. Deh. Wa an Maimunah binti Kardamin qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama nasitu tula isba'in qadamihi as-sabbabati ala sa'iri asabi'. Rawahu al-Imam Ahmad wa ghairuh. Daripada Sayyidatina Maimunah binti Kardam. Beliau adalah seorang budak-budak, seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan yang kecil yang ada meriwayatkan hadis. Baginda menyebut, Sayyidatina Maimunah menyebut bahawasanya aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fama nasitu, aku tidak lupa panjang isba'i qadamihi sababah, jari kaki Nabi yang telunjuk, yakni jari telunjuk kaki Nabi ala sa'id asabi'. Nabi SAW, kaki Nabi jari telunjuk panjang daripada jari lain. Rawahul Imamu Ahmadu wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal wa ghairuhu, dan selain daripadanya seperti Imam At-Tabarani dan lain-lain. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih panjang jari telunjuk daripada jari-jari
yang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi hamusyah. Dan adalah Nabi SAW fi saqaihi, pada betisnya Nabi SAW, hamusyah. Apa hamusyah? Wa ma'nal hamusyati ad-diqqah, kehalusan. Wa hiya mahmudatun fi saqaini, dan ia adalah benda yang sifat yang terpuji pada dua betis Nabi SAW. Maknanya tidak kasar. Tidak kasar. Lembut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ka'annama yataqalla'u min sakhrin. Ada Nabi SAW berjalan seperti turun daripada batu, turun daripada tempat tinggi. Wa yanhadiru min sababin, turun daripada tempat gong, tempat tinggi. Yakhtu takaffiya, berjalan dengan takaffiya, yakni berjalan tu menghadap ke depan, menuju ke depan, jalan laju ke depan, bukan dalam keadaan kopoh, tapi langkah Nabi tu bukan langkah orang yang malas. Ke depan, ke tempat yang dituju. Wa yamshil huwaina, dan berjalan dalam keadaan tenang, bi ghairi tabakhturin, bukan dalam keadaan perjalanan, cara berjalan orang yang takabur. Begitu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam Quran sebut hamba-hamba Allah Taala ni yang baik, berjalan dalam keadaan tenang. Apabila berjumpa dengan orang jahil, wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang jahil mari bercakap, mereka kata salam. Mereka kata selamat. Wa ma'na al-huwaina taqarubul khuta. Makna huwaina juga ialah maksudnya taqarubul khuta, yang tapak kaki dengan tapak kaki tidak jauh. Sama, yang ni maksud jalan dalam keadaan tenang. Bukan jalan langkah luah. Bukan maknanya rapat tu siapa, maknanya jalan jaket macam ke semut tak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya mujtami'a. Apabila Nabi SAW berjalan tu berjalan sekaligus mujtami'ah. Mujtami'ah ni maksud apa? Qawiyal a'dha', nampak kuat pada anggota, yakni seluruh anggotanya ni berjalan. Bukan maknanya tubuh begitu kaki berjalan. Tak. Ghairu mustarkhin fil masyi, tidak malas pada perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya ashabuhu amamah. Apabila Nabi SAW berjalan, sahabat-sahabat Nabi berjalan di hadapan. Kerana kalaulah seseorang itu membiarkan, bukan maknanya tu ni, maknanya biasanya orang-orang yang mutakabir, orang yang takabur, dia akan berjalan di hadapan pengikut-pengikut dia. Dan Nabi SAW nak mengajar kepada kita supaya tawaduk, maka Nabi berjalan di belakang, sahabat duduk di depan. Wa taraku zahrahu lil malaikah, dan Nabi mengosongkan belakangnya itu untuk malaikat yang menjaga Nabi SAW daripada musuh-musuh baginda. Dan Allah Ta'ala sebut wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala yang jaga kamu Nabi Muhammad daripada manusia-manusia. Ayat ni maknanya Nabi tak kena bunuh secara zahir, tak kena tikang gitu. Ini semua ni maknanya Nabi SAW buat begitu tu, malaikat jaga itu sebelum daripada turun ayat ni. Ataupun boleh juga nak sebut kata bahawasanya wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala jaga kamu wahai Nabi Muhammad daripada kejahatan manusia ni dengan meletakkan malaikat di belakang-belakang kamu. Itu mengikut apa yang ditafsirkan oleh Imam Al-Munawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit. Apabila Nabi SAW jalan, lam yaltafit, tidak berpaling. Tidak berpaling. Maknanya betul-betul akan menuju kepada maksud tempat yang dituju. Supaya hati Nabi SAW nak ajar kepada kita ni, supaya tidak menyibukkan hati kita ni dengan sesuatu yang telah lepas.
ataupun nak suruh, maknanya nak tengok kepada sahabat-sahabat yang jaga Nabi di hadapan, jaga keselamatan perjalanan. Kalau maknanya ada kejahatan di depan, sahabat-sahabat kena dulu, maka Nabi tengok. Nabi juga memerhati dari belakang. Dalam tasawuf, dia ada sebut al-multafitu la yasil. Istilah sufi ada sebut orang yang berpaling-paling tidak akan sampai. Orang mengaji, dia mengaji attack. Orang buka kitab fiqh ni, dia ikut. Tak dah habis kitab fiqh ni, dia pergi kitab lain pula. Orang belajar kitab nahwu, pergi nahwu, tak belajar tu fiqh. Orang belajar tasawuf pula. Akhirnya tak habis. Ilmu tak matang. Dah. Lagi pula, orang dalam perjalanan tasawuf, perjalanan menuju pada Ta'ala. Zikir. Alhamdulillah. Seorang salik. Beramal. Ada karamah. Boleh keramat jalan atas air. Buang paku, tak guna tukur. Cuma akhirnya dia ni fokus dia kepada karamah tu. Bukan fokus kepada beramal. Dia rasa, tak ada beri dah. Sapa dah ni kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia akan sapa kepada Allah Ta'ala. Kerana sapa kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala pilih dan kita tahu siapa yang Allah Ta'ala pilih. Maka perjuangan kita untuk sapa Allah Ta'ala tak akan habis. Tak akan tamat selagi mana nyawa tak sampai di halqum dan juga matahari tak keluar daripada barat. Amin. Karena sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu wara'ahu idza masya. Nabi SAW tidak berpaling ke belakang apabila berjalan. Dan juga begitu jugalah sifat khalifah-khalifah Nabi yang mana tidak berpaling kepada dunia dalam nak memalingkan khalifah-khalifah. Ramai orang beri dunia, beri bitih, beri harta, nak suruh berpaling si khalifah daripada tugas akhirat. Baik. Wa kana rubbama ta'allaqa rida'uhu bisyajari fala yaltafitu hatta yarfa'uhu alaih. Dan kadang-kadang ridak kain selendang baginda tersangkut di pokok, di hati-hati pokok. Fala yaltafitu. Nabi tak berpaling sehingga sahabat-sahabat mengangkat daripadanya. Kata Imam At-Tabarani, biasanya yang tersangkut-sangkut ni, ridak Nabi tersangkut ni, ialah kerana pokok-pokok bergurau dengan Nabi SAW. Kata Nabi tak cabut, sahabat-sahabat yang buang. Maka sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yatawakka'u. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berjalan ka'annama yatawakka'. Ka'annama yatawakka' ini yakni tak bercakap. Tak bercakap. Senyap je. Yakni apabila bercakap, Nabi banyak berfikir. Menutup mulutnya, mengikat mulutnya daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercakap benda yang tidak penting. Dan ada khabar daripada Ibn Zubair, Nabi SAW ketika mana bersa'i, Nabi tak bercakap antara Safa dan Marwah. Bukan kata batal sa'i tu, tapi Nabi adat dia tak bercakap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi mashyan. Berjalan dengan satu jalan dalam keadaan yu'rafu fihi annahu laisa bi'ajizin wala kaslan. Berjalan dengan perjalanan yang diketahui padanya bahawasanya dia bukan orang yang lemah, bukanlah baginda orang yang malah. Dan kan sahabat-sahabat berjalan di hadapan. Nabi berjalan belakang. Tapi sahabat sebut bahawasanya sahabat ni kena berjalan laju. Nabi berjalan relax, berjalan tenang. Tapi seolah-olah Nabi berjalan laju, seolah-olah bumi dilipat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang berasa laju, padahal Nabi berasa tenang. Nabi dalam keadaan tenang, tak memaksa diri. Baik. Dan bukan juga dalam keadaan malah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yata'u aqibahu rajulani qat. Nabi SAW tidak berjalan
di belakangnya 2 orang lelaki. Qad ni tak pernah. Tak pernah sesekali Nabi ni, maknanya ada 2 orang belakang Nabi, tak. Ataupun lebih daripada 2 orang lah. Seperti mana yang dibuat oleh raja-raja, diikut di belakangnya khodam-khodam, dayang-dayang istana tidur. In kanu salasah masya bainahum. Kalau 3 orang, kalau maknanya lah 3 orang, Nabi akan berjalan di tengah. Di antara tu. Wa in kanu jama'atan qaddama ba'dahum. Kalau ramai-ramai, kalau sahabat ramai, Nabi akan meletakkan sahabat di depan. Bukan di belakang, bukan di kiri kanan. Bukan di belakang, tetapi di kiri kanan Nabi dan di hadapan Nabi. Nabi berbuat sedemikian dalam keadaan tawadhu'. Dan Nabi juga nak tengok perangai-perangai pergerakan sahabat-sahabat Nabi ni ketika mana berjalan. Dalam keadaan Nabi SAW juga mengajar adab-adab syariat kepada sahabat-sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'laihi bada'a bil yumna. Apabila Nabi SAW pakai selipar, pakai kasut, bada'a bil yumna, mula dengan kaki kanan. Wa idza khala'a al-yusra, apabila buang yang kiri dulu. Wa kana idza dakhala al-masjida adkhala rijlahu al-yumna, apabila masuk ke masjid, masuk dengan kaki kanan dulu. Wa kana yuhibbu at-tayammuna fi kulli shay'in akhdhan wa 'ata'a. Dan ada Nabi SAW suka memulakan dengan anggota kanan fi kulli syai', pada setiap perkara yang mulia. Bukan maknanya setiap perkara tu, setiap perkara hak jahat pun guna kaki kanan, tak. Setiap benda yang mulia. Akhdhan wa 'ata'a, sama ada dari sudut memberi ataupun dari sudut menerima. Kata Imam Nawawi, kaedah syaraknya sunat kita memulakan anggota kanan kita ni pada setiap benda yang mulia. Apa yang lawan bagi mulia, benda buruk, molek dengan kiri. Pegang anggota kemaluan kerana nak basuh najis, istinja, tangan kiri. Nak pakai selipar, kaki kanan. Nak makan, tangan kanan. Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Nabi SAW menggunakan tangan kanan untuk benda-benda suci, untuk makan, untuk makanan. Dan yang kiri pula untuk tandah. Untuk bersuci, untuk istinja. Kalau Nabi SAW nak meminyakkan rambut, nak sikat rambut, Nabi akan mula daripada kanan. Nabi akan mula kanan, maknanya minyak pun minyak start daripada kanan, terus ke kiri. Ataupun nak minyakkan janggut, mula daripada kanan. Ataupun nak pakai selipar, Nabi suka dengan kaki kanan. Dan Nabi SAW sukakan Al-Fa'lul Hasan. Al-Fa'lul Hasan ni optimis. Optimis. Orang kita ada juga Al-Fa'lul Hasan. Sebab apa beri nama Abdul Rahman? Sebab tu guru nama Abdul Rahman, nak suruh jadi macam tu guru. Tu Fa'lul Hasan. Dan apa Nabi SAW guna kanan sokmo ni? Suka kanan pada takrim, pada benda baik. Kerana ashabul yamin itu ahli syurga. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli syurga itu ialah ashabul yamin. Ahli-ahli, orang yang gunakan ahli-ahli berkat. Yamin juga masuk berkat. Bukan saja bermasuk kanan. Jadi yamin kita guna ni tayamum, gunakan anggota kanan. Tapi ashabul yamin, orang-orang berkat. Orang-orang yang duduk di sebelah kanan pun boleh juga. Ataupun orang-orang yang berat timbangannya belah kanan. Sama juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala
Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah lihat sesuatu yang lebih baik daripada Nabi SAW seperti cahaya matahari tajri fi wajhihi, bersinar pada muka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adalah muka Nabi ni bersinar Nabi macam sinaran matahari. Suluhan muka Nabi macam suluhan matahari. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah lihat seseorang yang lebih laju berjalan daripada berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan tenang. Saya sebut tadi, Nabi berjalan tenang. Hauna. Tapi cepat siapa? Ka'annamal ardu tutwalah, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bumi dilipat untuknya. Inna lanujhidu anfusana, kami ni memaksa diri kami nak suruh laju. Nabi tak laju, relax. Wa innahu la ghairu muktaris, dan ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghairu muktaris, yakni Nabi SAW berjalan seperti jalan biasa. Jalan seperti adat. Ghairu muktaris. Muktaris ni tidak keterlaluan dalam melangkah. Tidak keterlaluan dalam melangkah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nura, ada Nabi SAW itu cahaya. Nabi sendiri cahaya. Fakana idza masya fi syamsi wal qamar la yadhharu lahu dhil. Apabila Nabi SAW berjalan di bawah matahari, bawah sinaran bulan, la yadhharu lahu dhil, tidak ada padanya, tidak zahir, tidak nampak pada baginda itu bayang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan memang cahaya tak ada bayang. Ada hadis Nabi SAW sebut bahawasanya Nabi ni lepas mandi ada bayang. Ada bayang. Kata setengah ulama, itu bukan bayang Nabi, itu bayang air yang melekat pada tubuh Nabi. Tubuh Nabi sendiri tak ada bayang. Kerana Nabi SAW adalah cahaya, dan cahaya tidak ada bayang. Wa kana wajhu sallallahu alaihi wasallam mithla syamsi wal qamar, adalah wajah Nabi SAW seperti matahari dan bulan. Sebelum ni kita sebut dah bahawasanya sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi sebut muka Nabi ni macam ke bulan, bukan macam matahari. Bukan seperti matahari. Kerana cahaya matahari ni sakit mata. Dan ni ada sebut bahawasanya muka Nabi seperti bulan dan juga matahari. Jawabnya, pada cerah muka Nabi, bukan pada sakitnya mata pada tengok. Bukan serupa tu sebab sakit. Berapa muka mamak tu macam matahari? Allah, sakit mata tengok. Bukan gitu. Dah berapa muka tu awang tu putih macam ke matahari? Allah, bersinar muka. Begitu. Muka Nabi ni macam ke matahari. Sebab apa? Tak boleh nak tengok ke muka Nabi? Tak. Tapi bersinar. Wal qamar pula seperti bulan. Muka Nabi macam ke bulan. Macam ke bulan mana? Kok mana pula macam ke bulan? Ikut sedap mata memandang. Boleh dah. Cerah macam ke matahari, sedap mata memandang macam ke bulan. Boleh je kita maknanya sebahagian. Saya Abdul Rahman. Kata Allah, Abdul Rahman ni kok macam ke ayah dia, Ustaz Tirmizi. Macam ke ayah dia. Adakah bila sebut macam dengan ayah dia tu, saya ni ilmu saya macam ke ilmu ayah saya, muka macam ke tu? Tak. Sebahagian saja. Mungkin cara berjalan. Mungkin maknanya cara bercakap. Sebahagian. Tak wajib maknanya bila kita serupa sama 100%. Dan memang jarang kita serupa ni 100%. Allah mu ni main bola.
macam ke Messi. Macam ke Messi maknanya buat gol macam ke Messi. Dok, pandai main situ. Sekali tu, awak pandai. Boleh. Wa kana mustadira. Muka Nabi mustadira bujuh. Sekejap Baik. Sambung. Muka Nabi bujuh. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku tidak pernah lihat zi limmah ni rambut pada telinga, rambut di atas telinga. Aku tidak pernah lihat yang mempunyai rambut pada telinga fi hullatin hamra, yang memakai pakaian dua bahagian yang warna merah. Hullah ini sama ada pakaian atas bawah sepasang ataupun baju luar ni dengan baju dalam sekaligus. Dua lah. Hullah. Hullah. Baju dalam bahasa Arab dipanggil bitanah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan. Jangan kamu ambil baju dalam. Bukan ambil baju dalam, maknanya nak kamu pendamping. Bitanah ni pendamping. Dia damping kita ni macam ke baju dalam kita, lekat tubuh. Jadi hullah ni dua boleh masuk. Yang pertama baju sepasang atas dengan bawah, ataupun baju yang ada bitanah baju dalam dan juga baju luar, ziharah. Hamra warna merah ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak kata apa ni? Zilimmah ni rambut pada telinga. Maknanya manusia lah. Nak wayaknya maksudnya gini je. Aku tak pernah tengok lagi manusia lebih baik daripada Nabi, lebih comel daripada Nabi. Begitu je. Cuma dipanjangkan hadis. Ada uslub-uslub balaghah yang bukan di sini tempat dia. Baik. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa idza dhahika yatala'la'u fil juduri. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah lihat sesuatu yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari berada pada mukanya, pada cerahnya muka, pada cerahnya cahaya muka Nabi. Wa idza dhahika, apabila Nabi senyum, apabila Nabi ketawa, ya tala'la'u fil judur, terpantul cahaya pada dinding. Keluar daripada mana cahaya? Keluar daripada muka ke? Tidak. Keluar daripada gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Ummu Ma'bad, berkata Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah fi ba'di ma wasafathu bihi radhiyallahu ta'ala anha, pada sebahagian daripada apa yang beliau sifatkan pada diri baginda SAW, ajmalun nasi min ba'id, secomel-comel, secantik-cantik manusia daripada jauh. Tengok daripada jauh, kenapa comel dah? Wa ahlah wa ahsanuhu min qarib, dan lebih comel, lebih baik daripada dekat. Nampak daripada jauh, comel dah. Koh dekat, koh comel. Koh terserlah kecantikan. Gitu dia. Wa an Jabir bin Samurah. Minta maaf nama cakap Terengganu. Tak erti nak cakap luar. Tak erti nak kawal tu. Kalau tak jadi lambat. Koh tu makin lah. Makin dekat, makin terserlah kecantikan Nabi. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر ومعنى إضحيان مقمرة. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tengok Nabi SAW fi lailatin idhiyan, pada satu malam idhiyan. Apa idhiyan? Idhiyan ini malam yang ada bulan. Bulan terang daripada awal malam sampai ke akhir malam.
Bukan sebahagian malang je ada bulang. Wa alaihi hullatun hamra. Dan Nabi SAW pakai hullah hamra. Pakai pakaian warna merah. Jadi di sini, adakah boleh kita pakai pakaian yang warna merah? Warna merah tu. Boleh ke tak? Maka di sini boleh. Sebenarnya pakai pakaian yang warna merah. Walaupun warna merah tu warna merah je, tak ada warna hitam, warna putih tak. Kecuali pakaian itu dikhususkan ataupun warna itu dikhususkan untuk orang jahat. Contohnya Malaysia ni, contoh ataupun kampung saya, kampung Kalam Marah, tempat dia tu, tempat Kalam Marah ni orang pakai baju merah orang jahat. Maka tak boleh orang pakai baju warna merah, laki puan. Tidak makruh, hukumnya harus. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka aku tengok pada Nabi SAW, maka aku jadi lihat pada Nabi SAW, wa ilal qamar, dan kepada bulan. Sekali tengok pada Nabi, sekali tengok pada bulan. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Maka demi Allah, ada Nabi SAW pada pandangan aku lebih baik daripada bulan mengambang tu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bahkan lebih baik suluhan cahaya bulan, cahaya muka Nabi lebih daripada cahaya bulan. Bahkan lebih daripada cahaya matahari. Wa makna idhiyan muqmirah. Makna idhiyan itu muqmirah. Malang bulan sirah. Wa sa'ala rajulun al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, akana wajhu Rasulillah, adakah muka Nabi SAW, wajah Nabi SAW seperti pedang? Seperti pedang pada apa ni? Pada panjang muka Nabi dan juga pada silau, pada cerah. Kan pedang bila kena pada matahari, dia akan cerah. Dia akan terang. Maka adakah muka Nabi, cahaya pada muka Nabi itu cahaya yang menyilaukan seperti mata pedang? Qala la, bal mislal qamar. Tidak. Tetapi seperti matahari, seperti bulan. Cahaya yang tenang apabila dilihat. Cahaya yang tidak menyakitkan apabila dilihat. Wa kana launuhu sallallahu alaihi wasallam azhara wa lam yakun bil asmar. Adalah warna tubuh Nabi SAW itu azhar, putih bercahaya. Wa lam yakun bil asmar. Bukan Nabi ni kulit merah. Kulit maknanya kulit tidak putih, turun kepada gelap sikit. Wala bisyadidil abyad, dan bukan putih saja, putih macam putih tepung, ataupun istilahnya amhaq dalam bahasa Arab. Wa na'atahu ammuhu Abu Talib, dan Abu Talib, pak saudara Nabi SAW yang banyak tolong baginda, mensifatkan Nabi SAW dengan katanya, ini syair ini ada 80 bait. Ada 80 bait. Disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi thimal al-yatama ismatan lil aramili. Wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi, dan putih muka Nabi SAW yang orang-orang, yang manusia-manusia bertawassul untuk mendapatkan ghamam, mendapatkan awan hujan. Nabi SAW, muka Nabi ditawassulkan. Kita tawassul pada muka Nabi untuk mendapatkan hujan. Simal al-yatama. Simal ni maksud apa simal? Simal ni tempat gantung, malja, imad, tiang seri.
Tiang seri, yakni tempat berlindung. Tempat kecukupan bagi anak yatim, ismatan lil aramili, pelindung dari kejahatan bagi ibu tunggal. Nabi SAW, sifat Nabi, sima lil yatama, menolong, membantu anak yatim dan juga melindungi anak ibu-ibu tunggal. Fakir yang tidak ada suami. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azharul laun. Ada Nabi SAW azharul laun, putih cerah, putih bercahaya. Kulitnya Nabi SAW ka'anna araqahu lu'lu'. Seperti peluh Nabi itu seperti lu'lu', permata. Pada sinaran, pada kilauannya itu. Dan juga pada putihnya. Idza masya takaffa'a, apabila Nabi berjalan dengan laju, berjalan kosak, nak menuju betul-betul pada tempat dia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa anwarahum. Ada Nabi SAW sebaik-baik manusia. Manusia yang ada sebaik-baik wajah, wa anwarahum, dan manusia yang ada secahaya, manusia yang paling bersinar muka. Lam yasifhu wasifun illa syabbahu bil qamari lailatal badri. Tidak ada yang mensifatkan, yang serupakan muka Nabi SAW kecuali akan mensifatkan dengan bulan malam 14. Lailatul Badri ni 14, malam 14. Sebab apa? Sebab malam 14 ni bulan paling cerah. Dalam banyak-banyak bulan, dalam banyak-banyak malam 14 bulan paling cerah. Wa kanu yaqulun, adalah mereka sebut, mereka kata, huwa kama wasafahu sahibu Abu Bakr as-Siddiq. Dan adalah mereka sebut Nabi SAW itu seperti yang disifatkan oleh sahib, pendamping Nabi SAW, Abu Bakar bin As-Siddiq. Abu Bakar ni kunyah Nabi, kunyah kepada Abu Bakar. Bukan nama sebenar. Gelarang juga kepada Sayyidina Abu Bakar ni ialah Atiq. Atiq apa Atiq? Pembebas. Kerana yang beliau dibebaskan daripada neraka. Nabi sebut Abu Bakrin atiqullahi minan nar. Abu Bakar dibebaskan oleh Allah daripada neraka. Moga-moga kita mengikut jejak langkah mereka insya-Allah taala. Radhiyallahu taala anhu yaqul, Aminun Mustafa lil khairi yad'u kadau'il badri zayalahu al-ghamamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang dipercayai, orang yang terpilih. Baginda menyeru kepada kebaikan. Asalnya Aminun Mustafa yad'u lil khairi. Tapi oleh kerana nak jaga, nak riayah syair, Aminun Mustafa lil khairi yad'u kadau'il badri zayalahu al-ghamamu. Seperti cerahnya muka Nabi SAW itu cerah, wajah Nabi seperti sinaran bulan malam 14. Zayalahul ghamamu, yang dipisahkannya oleh al-ghamam, awan-awan mendung. Yang ni muka Nabi cerah macam seperti malam 14 yang tidak ada awan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah. Nabi SAW putih seperti celupang perak. Celupang perak. Kalau biasanya orang celup emas, nak suruh comel, nak suruh nampak kilat. Kalaulah kilauan perak pula, ada ke? Ada. Begitulah juga Nabi SAW, kulit Nabi seperti dicelup dengan perak. Rajila sya'ri, rambut Nabi ikal mayang. Tak terlalu luruh, tidak terlalu kerinting. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abyadha malihan muqassada.
ada Nabi sallallahu alaihi wasallam abyadha putih, putih kemerah-merahan, malihan cantik, muqassada pertengahan. Pertengahan apa? Sekejap. Kita ada 20 minit. Pertengahan dari sudut tubuh Nabi SAW tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Bahkan semua sifat-sifat Nabi atas jalan pertengahan. Umat Nabi pun umat yang pertengahan. Tak terlalu ketat, tak terlalu syadid. Umat Nabi Musa kalau najis kena kerat baju, kena buat lubang, tak boleh basuh. Tak terlalu ringan. Tak terlalu ringan. Zaman Nabi Sulaiman boleh buat patung-patung, banyak patung-patung. Zaman kita tidak boleh, kerana kalaulah ada tujuan-tujuan ta'abbud, itu panjanglah. Wa ma'na al-muqassad al-mutawassitu baina at-tuli wal qisar. Makna muqassad ialah pertengahan antara tinggi dan pendek. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Haji, bukan saja dari sudut ketinggian, bahkan dari sudut kecantikan, dari sudut jasad Nabi SAW. Dan memang kadar pertengahan itu ialah kadar yang dipuji. Boleh dah? Baik. Wasatiyah tu pertengahan tu lah. Zaman Pak Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada mushraban bayaduhu bihumrah. Kulit Nabi putih, mushraban bihumrah, yang ada kemerah-merahan. Wa kana aswadal hadaqah. Apa aswadal hadaqah ni? Ni mata ni, bulu mata Nabi hitam. Bukan. Saya silap. Aswad al-hadaqah ni, mata hitam Nabi, hitam betul-betul. Ahdabal ashfar. Mata Nabi ni, di kelopak mata ni, bulu mata ni tebal, dah panjang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abyada mushraban bihumrah. Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Dakhmal hamah, besar kepala. Kita sebut dah, besar kepala dipuji. Bukan besar kepala cacat, besar kepala yang mana melambangkan kecerdikan seseorang. Agharra ablaj. Apa agharra ablaj? Bersinar. Bersinar-sinar. Agharra bersinar, ablaj pun bersinar. Ataupun ablaj ini disebut bulu kening Nabi SAW tidak jadi bertangkup, terasing dua. Ahdabal ashfar. Bulu mata Nabi SAW panjang. Wa ma'na al-aghar as-sabih. Maksud aghar yang bersinar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'na al-aghar as-sabih sila wal ablaj al-hasanul musyriqul mudhi. Yang comel dan bersinar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ibadillahi unuqa. Adalah Nabi SAW hamba Allah yang paling baik tengkok. La yunsabu ila turi wala ila al-qisar. Tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek. Ma dhahara min unuqihi lisyamsi war-riyahi. Faka'annahu ibriqu fiddatin musharrabun dhahaba. Apa yang zahir pada tekok Nabi, pada leher Nabi SAW, lisyamsi war-riyah, ketika di bawah sinaran matahari ataupun ditiup angin, maka seperti tengkok Nabi itu, leher Nabi seperti ibriqu fiddah, seperti tatahan fiddah, perak, musyarrabun zahaba, yang dicelup dengan zahaba, yang dicelup dengan perak, yang dicelup dengan emas, yang ditata dengan emas. Yatala'la'u fi bayadil fiddah wa fi humratid dhahab. Bersinarnya tengkok Nabi pada putihnya perak dan pada merahnya emas. Emas tu kalau tengok baik-baik tak terlalu kuning.
Tapi ada bau-bau merah. Ada serupa merah. Boleh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min ahsani ibadillahi syafatain. Dan ada Nabi SAW sebaik-baik hamba Allah yang mempunyai dua bibir. Sebaik-baik bibir yang ada pada hamba Allah, bibir Nabi. Wa altafihim khatma famin. Dan selembut-lembut manusia, yakni selembut-lembut manusia pada percakapan. Ataupun sepasai-pasai manusia pada percakapan. Dua perkara sekaligus. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam aridus sadri, luas dada. Luas dada. Bagi lelaki, ia satu kebanggaan bagi orang Arab. La ya'du lahmu ba'di badanihi ba'da. Tidak tinggi daging pada dada. Daging pada dada baginda tidak tinggi daripada perut. Kal mir'ati fi istiwa'iha, seperti cermin pada sama. Wa kal qamari fi bayadhihi, dan seperti sinaran bulan pada putihnya. Jadi Nabi itu panggil rumus sihat. Ramzus sihat, lambang bagi kesihatan. Kita ni perut tak ke depan. Tu payah nak sujud tu. Sujud lama sikit tu. Buat bunyi dah. Ketimah. Nak suruh cepat-cepat naik. Akana lahu sallallahu alaihi wasallam thalathu ukanin yughatti al-izaru minha wahidah. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 garisan pada perut Nabi. Lipatan perut. Bukan lipatan macam kita tu, lipatan lemuk. Ada six pack. Kenal six pack? Orang kita six pack kenal lah. Begitulah. Kan six pack tu ada garis 3 kan. Tapi Nabi tak buat sit up lah. Tapi ada 3 garisan. Yughattil izaru minha wahidah. Tertutup satunya dengan izar, dengan kain belah bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malulah orang lelaki yang tak ada six pack. Ada buncit pack buat makan banyak. Tu ibadat malah. Wa an Ummi Hani, daripada Ummi Hani, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Ummu Hani. Beliau adalah anak kepada Sayyidina Abi Talib. Kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau pernah dipinang oleh Nabi, tetapi Sayyidatina Ummi Hani menolak pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa dzakartu al-qaratis al-masniyata ba'daha 'ala ba'd. Aku tidak pernah tengok perut Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku ingat qaratis, kertas-kertas masniyah dilipat antara satu sama lain. Maknanya lipat 1, 2, 3. Bukan maknanya macam gepau tu. Macam lemuk-lemuk, tapi maknanya kuruh tubuh Nabi. Wa an Muharrish. Dalam kitab kita Wa'an Muharrish. Boleh baca 3. Muhrash, Mihrash, Muharrish. Boleh. Tak ada masalah. Al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu qala, i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ji'ranati laylan fanazartu ila dhahrihi ka'annahu sabikatu fiddah. Dan disebut di sini bahawasanya daripada Muharrish, Nabi SAW
buat umrah. I'tamara buat umrah. Minal Ji'ranah, daripada Ji'ranah. Miqat. Miqat Ji'ranah adalah miqat yang paling afdal. Ini, paling afdal. Dia satu tempat di antara Taif dan Mekah, lebih dekat kepada Mekah. Lebih kurang 18 batu. Ini, 18 batu. Di antara Ji'ranah dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Mekah. Miqat Ji'ranah pernah di sana 300 Nabi pernah melakukan umrah ataupun haji, umrah. Bermiqat di sana. Satu malam. Jadi Nabi SAW buat umrah pada satu malam daripada Ji'ranah. Fa nadartu ila dhahri, maka aku lihat pada belakang Nabi SAW ka'annahu sabikatu fiddah, seperti kepingan perak. Pada putih, pada kilauan Nabi SAW, sedap mata memandang. Sekejap 10 minit. Wa fil mawahibi an Muqatil ibn Hayyan, daripada Muqatil ibn Hayyan. Mawahib apa ni? Mawahib lil Qustulani. Daripada Muqatil ibn Hayyan. Muqatil ibn Hayyan ini ialah tabi'in. Tabi'in. Beliau banyak mengambil hadis daripada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, Hasan Basri dan ramai lagi. Qala auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Isma' wa ati'. Dengarlah dan taatlah. Ya ibnat tahiratil bikril batul. Wahai anak yang suci, at-tahirah, yakni sebut kepada Sayyidatina Maryam. Al-bikri, yang dara, al-batul, yang tidak bernafsu pada lelaki. Yang tidak pernah rasa jatuh hati pada lelaki. Inni khalaqtuka min ghairi fahlin. Sungguhnya aku menciptakan kamu min ghairi fahlin, bukan daripada hubungan jima'. Faja'altuka ayatan lil alamin. Aku jadikan kamu satu tanda kepada seluruh alam. Tanda bagi kudrah aku, bagi kekuasaan aku bagi seluruh alam. Manusia, jin dan malaikat. Fa iyaya fa'bud. Maka kepadaku lah sembah. Sembahlah aku. Wa alayya fatawakkal. Bergantunglah pada diri aku, jangan pada orang lain. Fassir li ahli suran. Beri tafsir, beri terang pada ahli Suran, yakni Suryani. Suryani ni di Syria, di Syam. Dulunya ada bahasa Suryani. Tapi apabila Islam tersebar luas masuk ke negeri Syria, mereka juga menukarkan bahasa daripada Suryani kepada bahasa Arab. Ini kesamsar Islam kepada bahasa. Sebab tu jangan dibuang Jawi tu. Inni anallahu al-hayyul qayyum alladhi la azul. Sesungguhnya akulah Allah yang maha hidup, yang maha kuat. La alladhi la azul, yang tidak hilang, yang tidak akan mati. Saddiqun nabiyyal ummiyya. Benarkanlah. Ceritalah berita benar tentang Nabi yang buta huruf. Sahibal jamali wal midra'ah. Pemilik kecantikan dan midra'ah. Al-midra'ah ialah peperangan. Kita sebut dah pada awal-awal majlis, Nabi SAW adanya gelaran Nabiul Malahim, Nabi berperang. Apa? Yakni umat Nabi SAW tidak akan berhenti berperang dengan orang kafir sehinggalah Sayyidina Isa membunuh Dajjal. Wal imamah, Nabi yang memakai serban. Wan na'lain, Nabi yang memakai 2 capat. Akan datang kita masuk bab capat. Sabar. Wal hirawah, dan Nabi yang membawa tongkat. Al-ja'dar ra'si, yang
kerinting sedikit pada rambut Nabi SAW. Kan kita sebut dah Nabi tak lalu luruh. Ada rambut Nabi tu bergalung. As-saltal jabin, yang luas dahi. Al-maqrun al-hajibain, yang mempunyai dua kening yang terpisah. Al-ahdab al-ashfar, yang panjang bulu mata. Al-ad'ajal ainain, yang mata Nabi tu hitam. Bola mata Nabi yang hitam tu hitam. Al-aqnal anfi, yang tinggi tengah hidung Nabi. Kita sebut dah. Hidung patah. Kalau orang Terengganu, saya tak erti bahasa lain. Maknanya tengah hidung ni tinggi sikit. Al-aqnal anfi, al-wadihal khaddain, yang tidak tembang pipi, tidak naik, tidak ada daging. Al-kathal lihyah, yang tebal janggutnya. Araquhu fi wajhihi kal-lu'lu'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peluh Nabi SAW di muka seperti lu'lu' permata. Warihul miski yanfahu minhu, dan bau kasturi yanfahu minhu, terzahir daripadanya. Ka'anna unuqahu ibriqu fiddah, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengkuk Nabi itu seperti disalut dengan perak. Nabi SAW pada tinggi dan pada cerahnya warna berkilatnya. Perawi hadis ni yang ada cerita ni, Muqatil bin Hayyan ini mati di negara India pada tahun 150 Hijrah. Qauluhu saltul jabin wadihu, yang terang, luas dahi. Wa qauluhu ad'ajul ainain syadidu sawadil ain, hitam bola mata. Wa aqnal anfi tawiluhu, panjang. Ma'adiqati arnabatih, ni arnab ni, lembek ni, bukan lubang ni. Ni arnabah. Arnabah ni tak telah tinggi, turun. Wa fi wasatihi ba'du irtifa', tinggi sikit di tengah hidung. Dan yang terakhir untuk hari ni, qala Ibn al-Athir, was-sahihu fi sifati hawajibihi sallallahu alaihi wasallam annaha sawabighu min ghairi qarni. Kata Ibn al-Athir, bahawasanya yang sahih, sifat bulu kening Nabi SAW tidak ada macam tanduk. Yang ni tak bersambung. Tak bersambung. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara wajhahu fil mar'ah qala fil mir'ah, silap baca. Apabila Nabi SAW memandang, nak tengok muka pada cermin, bila tengok pada cermin, Nabi SAW sebut, alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan makhluk aku, yang telah menjadikan kejadian aku ini. Fa'addalahu, dan dengan sebab penciptaan itu, karrama, fa'addalah, maka dia yang memuliakan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan, yang mencomelkan bagi kejadian muka aku, kejadian tubuh. Fa'addalah, dan memuliakan. Wa karrama surata wajhi fahassanaha, dan memuliakan surata wajhi, gambaran, memuliakan mukaku, fahassanaha, dan dia mencantikkan muka. Allah Ta'ala memuliakan muka dan juga mencantikkan muka. Wa ja'alani minal muslimin, dan menjadikan, segala puji bagi Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan aku daripada orang muslim. Ini sunat doa tengok cermin. Jangan tengok cermin, tengok saja. Tak ingat pada Allah Ta'ala. Tak ingat pada Allah Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nadhara fil mir'ah
apabila memandang pada cermin, qala alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi. Segala puji bagi Allah yang telah mencantikkan, memperbaikkan kejadianku, wa khuluqi, dan akhlakku, wa zana minni, dan menghiaskan padaku masyana, daripada apa yang buruk. Maknanya Allah Ta'ala hias diri kita ni, tutup bahagian keburukan kita tu. Jadi situ ada dua nikmat. Bila kita tengok pada cermin, ingat dua nikmat. Yang pertama, nikmat comelnya akhlak. Comelnya akhlak. Yang kedua, nikmatnya bahawasanya comelnya tubuh badan kita. Kena bersyukur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana ashbahun nas. Kita sambung pada majlis yang ke-7 esok hari, insya-Allah. Insya-Allah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan boleh ajukan. Kalau tak ada, tak apalah. Pertama, kita akan masuk kepada sifat pandangan, sifat penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada fasal yang kedua. Mungkin esok hari kita akan tamat bahagian badan badan Nabi ni. Doa-doa lah biar ada taufik kita dalam bulan Sya'ban ni. Doa qabul, insya-Allah taala. Rasa tak ada soalan kot. Tak ada soalan ni. Tak ada soalan, kita terus daripada penutup majlis kita lah. Seperti biasa, selawat Imam Syafi'i, tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tuk Guru tengok juga tu. Assalamualaikum.